Hai, Assalamualaikum dan warahmatullahi. Jadi baru-baru ni kalau korang nak tahu, Suzuki ada buat pengumuman besar. Sebenarnya pengumuman tu dah dibuat secara tak rasmi beberapa bulan lepas. Tapi baru-baru ni barulah Suzuki Motorcycle Japan mengumumkan secara rasmi atau mengesahkan secara rasmi bahawa diorang akan tarik diri daripada MotoGP pada hujung musim 22 ni, dan juga bukan hanya MotoGP tapi juga Endurance World Championship atau EWC. Okey, jadi apa kena-mengena video ni? Saya bercakap dengan kita ada sebuah GSX-R 1000 kat sebelah saya ni, atau GSX-R 1000 RR ni. Okey, sebenarnya ada kaitan antara penarikan diri Suzuki dalam MotoGP dan EWC serta jentera superbike diorang, Suzuki GSX-R 1000 RR ni. Okey, apa kaitan dia? First, kita kena imbas balik sedikitlah info mengenai Suzuki GSX-R 1000 ni. So, Suzuki GSX-R 1000 ni diperkenalkan generasi pertama pada tahun 2001 sampai 2004, yang tu dia pakai enjin 999cc inline 4 K1, and then lepas tu adalah beberapa naik taraf sampai ke tahun dia orang pakai enjin yang K5 yang cukup popular, yang mana Suzuki masih lagi pakai sampai hari ni pada GSX S1000, Katana dan sebagainya. Okey, tapi percaya atau tidak, model ni yang dilancarkan pada tahun 2001 ni mungkin tapi ada kebarangkalian besar yang model ni merupakan model generasi terakhir GSX-R 1000. Sebab apa? Okay, sebabnya macam ni. Suzuki terlibat dengan MotoGP sebab fungsi MotoGP ni bukan hanya sekadar platform untuk pengeluar motosikal dunia, masing-masing menunjukkan kehebatan diorang dalam berlumba. Tapi sebenarnya MotoGP adalah platform yang paling terbaik untuk setiap pengeluar menghasilkan teknologi, package elektronik dan enjin yang boleh diterapkan pada sebuah jentera road bike seperti GSX-R 1000 ni. Jadi bila Suzuki dah tarik diri daripada MotoGP dan EWC, yang mana EWC diorang menang 2 tahun turut tau, tahun 2000 dan juga tahun 2020 dan juga tahun 2021, guna jentera GSX-R 1000 ni. Jadi bila dah tarik diri daripada EWC dan juga MotoGP, apa yang berlaku adalah Suzuki dah tak ada platform yang sesuai untuk menguji jentera sports bike dia. Okay, so kalau kita tengok balik, Ducati ada di MotoGP dan WSBK, Honda pun ada WSBK dan MotoGP, Kawasaki ada di World SBK sahaja, BMW di World SBK, Yamaha dan sama juga di kedua-dua MotoGP dan World SBK. Jadi semua pengeluar ni ada alasan atau sebab untuk menghasilkan sebuah jentera superbike untuk masa akan datang. Sebabnya diorang terlibat dalam platform besar World SBK dan MotoGP. World SBK di mana diorang test diorang punya kemampuan road bike diorang seperti superbike diorang seperti Yamaha ada R1M, Honda ada CBR 1000 RRR, Ducati ada V4R Panigale, okay, BMW ada M1000R di World SBK. Jadi bila diorang terlibat dengan perlumbaan sedemikian, diorang ada sebab untuk terus menghasilkan generasi terbaru model superbike masing-masing. Tapi bila Suzuki dah tarik diri daripada MotoGP dan juga EWC, and memang diorang tak terlibat dengan World SBK, jadi diorang dah tak ada sebab untuk meneruskan pembangunan Suzuki GSX-R 1000. Jadi apa yang korang nampak ni, model yang diperkenalkan pada tahun 2021, ini mungkin merupakan model terakhir yang akan diperkenalkan Suzuki. Sebab sekarang ni memang tengah ada kabar angin kencang lah di Europe, di Jepun antaranya, yang Suzuki akan menghentikan pengeluaran GSX-R 1000. Yalah, macam saya cakap, jika dia tak ada alasan untuk menghasilkan sebuah superbike sebab dah tak terlibat dalam dunia tu pun, dunia racing, EWC, World SBK, MotoGP, jadi tak ada sebab untuk diorang bangunkan lagi sebuah jentera superbike. Sebab medan yang sesuai untuk uji motor ni, kemampuan motor yang sebenar motor ni, dah tak ada. Jadi bila dah tak ada itu, there's no reason for Suzuki untuk teruskan lagi dah. Faham maksud saya? Jadi mungkin situ yang saya cuba sampaikan, mungkin inilah dia jentera atau model terakhir GSX-R 1000. Sebab fikir balik, Suzuki memperkenalkan generasi terbaru pada tahun 2017 dan sekian selepas tu cuma diorang ada buat update sikit, refinekan enjin,
warna baru dan sebagainya, macam ni warna Suzuki X-Star. Jadi nak kata ada model baru yang betul-betul baru, memang tak ada. Okey, diorang baru ni ada lancarkan kemas kini pada Katana, diorang memperkenalkan JSX S1000 ST yang akan masuk Malaysia tak lama lagi. Jadi tu semuanya model baru, serba baru, kecuali JSX 1000. Okey, jadi kalau nak tahu kenapa sebabnya Suzuki tarik diri pada MotoGP, EWC dan sebarang kejohanan perlumbaan, sebabnya bos Suzuki kata diorang nak alihkan fokus diorang pada pembangunan teknologi yang lebih bersih, atau Mak Saleh kata towards sustainability future. So maksudnya mungkin diorang nak menghasilkan fokus pembangunan enjin elektrik dan sebagainya, yang mana pengeluar lain dah sibuk nak buat. Yes, itu mungkin salah satu sebab utama kenapa Suzuki tarik diri pada MotoGP dan EWC. Keduanya mungkin atas faktor jualan. Sebabnya daripada kalau kita tengok angka jualan motosikal Suzuki untuk tempoh beberapa tahun ni, Suzuki agak ketinggalan, terutamanya dari segi penjualan motosikal. Kawasaki jual 400,000 motosikal tahun lepas atau tahun 2020 tak silap saya. Honda jual 10 juta unit kenderaan. Yamaha pun berjuta juga. Tapi Suzuki hanya jual tak silap saya hanya 160,000 unit sahaja tahun lepas. Tak silap saya lah, itu tempoh beberapa tahun. Okey, jadi bila kita bandingkan angka jualan tu, of course dia memberi kesan pada jualan motosikal Suzuki. Bila dah tak banyak motosikal berjaya dijual Suzuki, jadi apa sebab untuk diorang beri penekanan pada jualan motosikal, apatah lagi dia punya superbike. Dan seterusnya juga, bila Suzuki kata dia nak fokus pada pembangunan enjin yang lebih bersih dan sebagainya, nak demi masa depan yang penghasilan enjin elektrik dan sebagainya, saya tak rasa JSX-R tu akan tergolong dalam projek pembangunan tu. Apatah lagi tahun lepas diorang punya ada keluarkan perancangan 5 tahun 10 tahun plan perancangan pembangunan motosikal, dan dalam plan tu tak berapa sebut pun tentang motosikal. Dia lebih kepada kereta, lebih kepada pembangunan enjin atau teknologi baru, teknologi lebih bersih, enjin lebih bersih. Jadi dengan mengambil kira semua faktor-faktor ni, saya rasa kita mungkin sedang menyaksikan sebuah Suzuki JSX-R 1000 yang ni model double R ni yang terakhir. Kita mungkin tak akan dapat jumpa lagi dah model baru. Jadi pada saya itu adalah satu kehilangan besar, sebab Suzuki adalah sebuah syarikat motosikal yang sangat-sangat ikonik. Tambahan pula dia punya JSX-R ni sudah lama dalam market. Saya memang rasa macam agak sedih lah, sebabnya Suzuki buat jentera superbike yang sangat-sangat bagus. Saya dah review motor ni, korang boleh check out. Saya akan letak link antara dekat mana-mana ni. Okay, saya memang suka motor ni. Engine dia very smooth, tak terlampau agresif, tak terlampau garang. Dia rasa macam kau letak banyak input riding tu pada motor ni, instead of bergantung pada electronic features yang ada banyak gila pada jenama lain seperti Ducati, Yamaha, Honda dan sebagainya. Yes, mungkin kalau kita bandingkan segi aspek rekaan, JSX-R 1000 ni agak ketinggalan lah. Okay, sebabnya Suzuki punya falsafah tu memang tak boleh ubah. Kalau tak rosak, buat apa nak repair atau buat apa nak ubah. Diorang dah contain atau selesa dengan apa yang ditawarkan oleh bahagian enjin, design dan sebagainya. Tapi saya rasa adalah satu kerugian sekiranya benar Suzuki menghentikan pengeluaran JSX-R 1000 ni, sebabnya it's a really good bike. Saya suka bawa motor ni. Dia tak rasa terlampau agresif, okay? Tapi bila korang pulas throttle atas 5000 RPM, memang motor ni agak jahat sebenarnya, okay? Tapi itulah saya nak cakapkan dalam video kali ni. Kita sebenarnya mungkin sedang melihat Suzuki JSX-R 1000 yang terakhir, okay? Jadi tapi nak buat macam mana, dan itu yang berlaku. Mungkin selepas ni kita perlu beralih pada motor Yamaha, Ducati, Honda, BMW dan Kawasaki. Jadi
itulah dia apa yang saya cuba nak sampaikan dalam video kali ni. Sebenarnya saya tak plan pun nak buat video ni, tapi bila mana yang Suzuki buat announcement tu, and then ada kabar angin mengenai Suzuki nak hentikan pengeluaran motor ni, saya rasa saya perlu buat satu motor sebagai penghargaan terakhir bagi Suzuki GSX-R 1000 RR ni. Okey. Jadi tu je lah yang saya nak sampaikan. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, layari www.motormelayu.net. Kat dalam tu ada banyak info tentang GSX-R 1000. Motor ni, sebelum saya akhirkan video ni, saya nak beritahu harga motor ni adalah 111,000 tak silap saya. Yang base model GSX-R 1000 tu 99,000. Tapi kalau ada kenaikan harga tu saya tak pastilah. Okey. Jadi macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video ni, sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Yeah.